Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita dah selesai membahaskan tentang tanda-tanda raf'un. Cuma hendak diingatkan di sini, iaitu pada gambar rajah yang dibuat pada muka surat yang ke-58 itu, bagi dhammah itu ada tertinggal tanda yang keempat. Ada tertinggal tanda yang keempat, iaitu apa dia? Iaitu fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apa-apa di hujungnya. Kalau kita tengok pada kotak tu ada 3 sahaja. Dikata dhammah, ismu mufrad, jam'u taksir dan juga jam'u muzakkar salim. Sepatutnya ada berapa? Ada 4. Iaitu yang keempatnya yang menggunakan dhammah sebagai tanda raf'un adalah fi'il mudhari'. Apabila dia tidak bersambung dengan apa-apa di hujungnya, iaitu tak bersambung dengan alif isnain ataupun wawul jamaah ataupun ya al-mukhatabah. Ya. Jadi antum lukis sendiri lah, buat sendiri kotak yang keempat, iaitu fi'il mudhari'. Ya. Kita masuk kepada fasa yang kedua. Kata penulis, tanda-tanda nasbun. Bentuk perubahan kedua di dalam i'rab adalah nasbun. Anda telah mengetahui di dalam bab yang lalu pembahagian, artinya bab pembahagian i'rab, pengertian nasbun. Anta ya Haris, apa dia pengertian nasbun? Kalimah yang mansub. Anta ya Fahim, jangan tengok belakang ya. Jawab dengan apa yang ada di dalam dada. Ya. Satu bentuk perubahan, tandanya baris di atas, dan apa yang menggantikan baris atas. Baik. Seperti yang nak sebutkan sebelum ni, kalau nak jadi orang yang dapat menguasai asas ilmu yang baik, istilah-istilah ni antum kena ingat betul-betul. Dan juga kena faham dan hafal pengertian dia, baru mudah untuk kita belajar pada peringkat yang lebih tinggi lagi. Ya. Jadi kita dah belajar apakah pengertian nasbun. Di dalam bab ini saya akan menerangkan perkara-perkara yang menjadi tanda nasbun, insya-Allah. Sebagaimana raf'un ada tanda-tandanya, begitu juga nasbun ada tanda-tandanya. Nasbun mempunyai 5 alamat atau tanda. Sebagaimana di dalam bab raf'un, saya akan menerangkan satu persatu tentang penggunaannya beserta dengan contoh. Tanda-tanda tersebut adalah, yang pertamanya adalah baris atas, ataupun di dalam bahasa Arab dipanggil dengan al-fathatu. Fathah. Fathah makna dia apa, Ihsan? Baris atas. Ini tanda asal bagi nasbun. Artinya asal bagi kalimah yang mansub, ia menggunakan fathah sebagai tanda nasbun. Namun ada kalimah-kalimah yang lain tak gunakan fathah. Dia gunakan tanda yang lain.
Jadi fathah merupakan tanda asal. Yang keduanya huruf alif. Yang ketiganya baris bawah. Dalam bahasa Arabnya disebut kasrah. Al-kasratu. Kasrah maknanya baris bawah. Yang keempatnya huruf ya. Yang kelimanya pembuangan huruf nun. Dalam bahasa Arab dipanggil hazfun nun. Ini kesemua tanda-tanda yang perlu kita faham, kita hafal bagi tanda-tanda nasbun, bagi tanda nasbun ni tadi. Ya. Sebagaimana dalam bahagian yang sebelumnya dia akan jelaskan apa dia kalimah yang menggunakan baris atas sebagai tanda nasbun dan juga apa yang menggunakan alif, menggunakan kasrah sehinggalah ke akhirnya. Yang pentingnya dahulu antum ingat tanda nasbun ada berapa Abu Saleh? Ada 5. Hafal kelima-limanya. Baik, kita masuk kepada nombor 1, fathah atau baris atas. Kita ambil tanda yang pertama dahulu, iaitu fathah. Fathah merupakan tanda asal bagi nasbun. Ia menjadi tanda nasbun bagi kalimah-kalimah yang berikut. Apa dia kalimah yang menggunakan fathah sebagai tanda nasbun? Yang pertamanya ismu mufrad. Abu Abbas, ismu mufrad di sini dia kata kalau yang mansub ia menggunakan fathah sebagai tanda nasbun. Kalau dia marfu' dia menggunakan apa? Menggunakan dhammah. Ya. Anda telah mengetahui pengertian ismu mufrad di dalam bab yang lalu. Apa maksud ismu mufrad Abu Uwais? Kata tunggal. Apa erti kata tunggal tu? Baik, ia merujuk kepada bilangan yang satu. Bukan dia tu musanna dan bukan jam'un. Kita dah belajar dulu musanna tu merujuk kepada bilangan yang 2. Artinya ada 2, kitabun mufrad. Kalau musanna dia kitabun sebuah kitab, kalau 2 buah kitab kitabani, 2 buah kitab. Kalau jam'un dia kutubun, kitab-kitab. Faham semua? Jadi ismu mufrad antum kena ingat juga apakah makna ataupun pengertian istilah ini. Anda telah mengetahui pengertian ismu mufrad di dalam bab yang lalu. Anda juga mengetahui bahawa ia menggunakan dhammah sebagai alamat raf'un. Apabila ia berada pada kedudukan nasbun, ia menggunakan fathah sebagai alamat nasbun. Contohnya, inna Muhammadan Rasulullah. Sesungguhnya Muhammad merupakan utusan Allah. Ya. Sekarang ini mana syahid dia? Syahidnya adalah kalimah Muhammad. Jadi Muhammad kenapa berbaris di atas? Kerana dimasuki oleh inna. Inna nanti kita akan belajar fungsi dia adalah menjadikan ismun dia ni tadi mansub. Inna fungsi dia menjadikan ismun dia mansub. Kalau Muhammadun Rasulullah masuk inna, ia akan jadi inna Muhammadan Rasulullah. Kita tak kata inna Muhammadun Rasulullah. Kita kata inna Muhammadan Rasulullah. Jadi itu fungsi inna, menjadikan ismu selepas dia mansub. Dan inna ni bawa makna penegasan. Kalau Muhammadun Rasulullah, cuma kita beritahu Muhammad merupakan utusan Allah. Kalau masuk inna, menunjukkan penegasan. Sesungguhnya Muhammad merupakan utusan Allah. Penegasan dalam percakapan ni kita tahu ianya diperlukan pada ketika-ketika yang tertentu. Khususnya kalau orang yang mendengar tu dia
ragu-ragu ke, ataupun tak percaya ke, kita datangkan dengan taukid. Kita datangkan dengan inna yang bawa makna penegasan, ataupun bahasa Arab disebut taukid, penegasan. Ya. Kalau orang tak percaya, kita cakap, kita kata Aliyun qad safara. Ali dah bermusafir. Kita nak bercakap dengan orang dia tak percaya, kita kata inna aliyan qad safara. Sesungguhnya Ali telah bermusafir. Yang penting antum faham di sini, inna bila masuk kepada sesuatu ismun, ia menjadikan ismun selepasnya mansub. Sebab itu kita baca azan, kita kata apa? Kita laungkan azan, asyhadu anna Muhammadan. Sebab ada anna ataupun inna. Anna dan inna tu sama saja. Cuma penggunaan dia antum akan belajar. Bila kita pakai anna, bila kita pakai inna, itu antum akan belajar dalam kitab yang lebih tinggi lagi. Ya. Kemudian contoh yang kedua, syaribtul labana. Saya telah minum susu. Syahid dia adalah al-labana. Di sini dia mansub kerana menjadi maf'ulun bih. Kata penulis, kalimah Muhammadan dan al-labana berada pada kedudukan nasbun. Kalimah yang berada pada kedudukan nasbun dipanggil apa? Dipanggil mansub. Adapun kalimah Muhammadan, ia menjadi mansub kerana ia merupakan ismun bagi inna. Di dalam kaedah bahasa Arab, fungsi inna adalah menjadikan ismunya berada pada kedudukan nasbun dan khabarnya pada kedudukan raf'un. Artinya inna ni dia ada ismun dia dan ada khabar dia. Yang menjadi ismun inna ini dia mansub. Yang menjadi khabar dia marfu'. Sekarang ni Muhammadan adalah ismu inna. Khabar dia adalah Rasulullah. Jadi Rasulullah marfu' menjadi khabar bagi inna. Yang ini insya-Allah kita akan bincangkan dalam bab yang khusus. Yang antum kena ingat sekarang ni itu je. Antum kena ingat inna ada ismun dia dan ada khabar dia. Yang menjadi ismun dia mansub, ya. Kemudian kata dia, kata dalam kaedah bahasa Arab, fungsi inna adalah menjadikan ismunnya berada pada kedudukan nasbun dan khabarnya pada kedudukan raf'un, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti insya-Allah. Kalimah al-labana pula mansub kerana ia menjadi maf'ulun bih. Labana mansub kerana apa? Kerana menjadi maf'ulun bih. Iaitu perkara yang menerima kesan perbuatan. Maf'ulun bih tu kalau dari segi maksud dia apa dia? Sesuatu yang apa dia kena padanya perbuatan. Contohnya kita kata, ini istilahnya antum kena ingat selalu ya, supaya senang. Bila kita belajar nanti tak payah dah cerita dah apa itu fa'il, apa itu maf'ulun bih. Ya, jadi kena faham daripada awal lagi. Siapa yang tak faham dia kena tanya, ya. Sekarang dia kata al-labana maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu ialah sesuatu yang menerima kesan perbuatan. Artinya perbuatan itu kena pada dia. Sekarang ni perbuatannya apa dia? Syariba, minum. Siapa yang minum? Saya. Bahasa Arab dia tu. Ya, saya, iaitu tu ni tadi. Apa yang diminum? Yang diminum itu adalah al-labana. Al-labana itu adalah susu. Jadi sekarang yang diminum itu ianya menjadi maf'ulun bih. Ya.
Itu masuk maf'ulun bih. Contohnya darabtu Muhammadan. Saya telah memukul Muhammad. Muhammad kenapa mansub? Ihsan. Darabtu Muhammadan. Saya telah memukul Muhammad. Muhammad kenapa mansub? Kenapa kita kata Muhammadan? Bukan Muhammadun, bukan Muhammadin? Sebab apa Muhammadan? Ya? Apa tu? Kuat sikit. Abdul Rahman. Jadi maf'ulun bih. Ya? Sebab dia menjadi maf'ulun bih. Apa dia maf'ulun bih tadi? Maf'ulun bih ni ialah sesuatu yang perbuatan itu kena kepada dia. Saya telah memukul Muhammad. Sekarang Muhammad ni dia kena pukul. Dia yang kena pukul, jadi dia dipanggil maf'ulun bih. Ya. Jadi dia kena mansub, kena jadi Muhammadan. Begitu juga di sini yang kena minum adalah apa dia? Apa yang kena minum di sini? Huzaifah. Susu. Al-labana, ya. Jadi sekarang ini al-labana mansub kerana apa? Kerana ia menjadi maf'ulun bih. Alamat nasbun bagi kedua-dua kalimah ini adalah fathah. Kerana ia merupakan ismu mufrad. Semua pakai baris atas. Muhammad baris atas, kemudian Laban juga baris atas. Sebab kedua-duanya mansub, tanda nasbunnya adalah fathah. Jadi antum ingat sekarang, buat nota kat tepi, antara kalimah yang berada pada kedudukan nasbun lagi adalah maf'ulun bih, ismu inna. Tulis tepi tu dulu, macam itu cara dia. Antara kalimah yang mansub lagi adalah ismu bagi inna, dan juga maf'ulun bih. Supaya bila antum baca, antum ingat. Yang keduanya, yang menggunakan fathah sebagai tanda nasbun adalah jam'ut taksir. Kita dah belajar apa itu jam'ut taksir. Taib, Abu Abdullah, apa itu jam'ut taksir? Jam'ut taksir bilangan yang lebih daripada 2. Lebih daripada 1. Ini dah berselaru antara jam'un mengikut istilah ilmu nahu dan juga jam'un mengikut penggunaan yang lain yang dipakai oleh sebahagian daripada ahlul ilmi. Sekarang kita bincang ikut nahu ni. Kalau jam'un tu menunjukkan apa? Bilangan yang banyak tu berapa? Lebih daripada 3. 3 tak masuk? Masuk. 3 ke atas lah sebut. 3 ke atas dipanggil jam'un. Habis taksir apa dia? Taksir tak dapat. Mana boleh tak dapat? Mesti dapat sebelum kita belajar banyak-banyak lagi. Apa dia taksir? Abu Abbas, taksir apa dia? Apa dia? Yang tidak berubah bentuk mufradnya. Anta musafir. Anta Aba Hamzah, apa dia taksir?
berlaku perubahan pada binaan perkataan apa? Pada mufradnya apabila ditukarkan kepada jam'un, apa yang berlaku daripada perubahan tersebut? Sama ada penambahan ataupun pengurangan apa dia? Penambahan ataupun pengurangan huruf. Lagi? Ataupun perubahan pada baris. Ya? Kena rujuk semula Abu Abdullah. Rujuk semula pada definisi-definisi yang kita sebutkan. Ingat ini. Ini last dah Ustaz mengajar ilmu nahwu ni. Kalau antum tak pandai juga lepas ni, kena cari tok guru lain lah. Ya? Ingat ya? Ini last dah Ustaz ajar ilmu nahwu. Untuk asas ni lah. Kalau antum tak faham juga nanti apa dia jamu taksir tak tahu, apa dia mansub tak tahu, apa ni tak tahu, kena belajar dengan orang lain lah. Ya? Jadi jamu taksir sebagaimana yang diketahui, jamu taksir merupakan menggunakan dhammah sebagai alamat raf'un. Apabila ia berada pada kedudukan nasbun, ia menggunakan fathah sebagai alamat nasbun. Contohnya, innal anbiya'a a'lan nasi manzilatan. Sesungguhnya para nabi merupakan manusia yang paling tinggi kedudukannya. Mana syahid dia di sini? Syahid dia adalah al-anbiya'a. Kenapa al-anbiya'a mansub? Faham? Kerana ia menjadi ismu inna. Ia menjadi ismu inna. Jadi al-anbiya'a. Oleh itu bila antum nak bercakap Arab, kalau pakai inna kena ingat. Kalau ianya ismu mufrad ataupun jam'u taksir, kita kena bariskan ke atas hujung perkataan ni tadi. Tak boleh sebut innal anbiya'u, kena sebut innal anbiya'a. Contoh yang seterusnya, wada'tul kutuba 'alal maktabi. Saya meletakkan buku-buku di atas meja tulis. Ya. Ingat Abu Saleh. Contoh-contoh ni antum kena hafal juga. Ia berfaedah untuk antum bercakap Arab nanti. Bila nak bercakap Arab kita tahu. Kalau saya nak cakap macam ni, ayatnya begini. Guru tanya, ainal kitab ya Abu Saleh? Antum nak beritahu saya letak di atas meja. Ainal kutub ya Abu Saleh? Kutub jam'un bagi kitab. Ataupun kata wada'tul kutuba 'alal maktabi. Saya letakkan buku-buku di atas meja tulis. Ya? Ini semua adalah antara pembantu untuk kita boleh bercakap Arab. Jadi contoh jangan antum biarkan begitu saja. Hafal dan gunakan dalam percakapan. Kata penulis, kedua-dua kalimah al-anbiya'a dan al-kutuba merupakan jam'u taksir yang mansub. Kalimah al-anbiya'a menjadi mansub kerana ia merupakan ismun bagi inna. Manakala kalimah al-kutuba pula menjadi maf'ulun bih. Alamat nasbun bagi kedua-duanya adalah fathah. Faham semua? Faham tak Ihsan? Faham? Kena baca ulang banyak kali dekat dalam bilik. Ulang banyak kali supaya kita betul-betul faham. Siapa yang dia umur baru belasan tahun, contohnya baru 12, 13, 14, dia dah dapat kuasai asas ilmu nahwu, maka itu merupakan satu perkara yang amat baik bagi dia untuk menguasai bahasa Arab. Ya. Jadi
kena ambil berat, kena bersungguh-sungguh. Nak bercakap Arab Huzaifah? Nak? Kena rajin ya. Takkan tak nak cakap Arab. Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Takkan kita tak nak pandai bahasa Arab? Ke nak pandai Inggeris juga? Inggeris tak pandai pun tak apa, bukan rugi apa-apa. Ya, yang rugi kalau tak pandai bahasa Arab. Baca Quran tak faham, baca hadis tak faham. Sedangkan kita kata kita orang yang menjunjung Al-Quran dan hadis, tapi tak faham bahasa Arab. Ya, jadi penting kita ambil berat tentang bahasa Arab ni. Kemudian kata dia, catatan. Kalimah al-anbiya jam'un bagi nabiyun, dan kalimah al-kutuba jam'un bagi kitabun. Ini jamak apa wahai Haris? Dipanggil jamak apa? Jam'ut taksir, ya. Jadi dia menggunakan fathah sebagai tanda nasbun. Yang ketiga, fi'il mudhari' yang dimasuki oleh nawasib. Apa dia nawasib? Nawasib artinya perkara-perkara yang menjadikan fi'il mudhari' mansub. Nawasib ni jamak bagi nasibun. Mufrad dia nasibun, jamak dia nawasib. Nawasib adalah perkara-perkara yang menjadikan fi'il mudhari' mansub. Artinya bila dia masuk pada fi'il mudhari', fi'il mudhari' selepasnya menjadi mansub. Ya. Contohnya kita kata kalimah taktubu. Taktubu apa maknanya? Kamu menulis. Kalau kita nak kata kamu tak akan menulis pelajaran ini, kita kata lam taktuba hadza darsa. Jadi sekarang ni lam ia masuk kepada fi'il mudhari'. Taktubu jadi taktuba, ya. Sebab apa dia baris atas? Sebab dimasuki oleh lam lah. Faham semua? Kalau kamu jumpa lam di dalam bahasa Arab, lam tak akan masuk melainkan kepada fi'il mudhari'. Dia tak akan masuk kepada ismun, dan dia tak akan masuk kepada fi'il madin ataupun fi'il amr. Dia hanya masuk kepada fi'il mudhari'. Bila dia masuk kepada fi'il mudhari', maka menjadikan ismun selepasnya ataupun fi'il mudhari' selepasnya mansub, ya. Di dalam bab yang akan datang akan dijelaskan insya-Allah tentang perkara-perkara yang menjadikan fi'il mudhari' berada pada kedudukan nasbun. Artinya kita akan belajar dalam bab fi'il apa dia nawasib bagi fi'il mudhari' ni. Adapun contoh bagi fi'il mudhari' yang mansub adalah lan uhibbal kusala. Saya tidak akan sukakan pada orang-orang yang malas. Mana syahid di sini Abdul Rahman? Uhibbu. Kenapa baca uhibba? Kenapa baca uhibba? Uhibbu jadi uhibba kerana apa? Kerana dimasuki oleh lan. Dimasuki oleh lan. Jadi lan uhibba. Ya. Baik. Contoh yang seterusnya, yuridullahu an yutahhira qulubal muttaqin. Allah hendak membersihkan hati orang-orang yang bertakwa. Mana syahid dia di sini Abu Saleh? Yutahhira. Jadi yutahhira dia menjadi mansub. Asal dia kalau marfu' yutahhiru. Bila masuk an jadi yutahhira. Ya. Kalimah uhibbu dan uhibba dan yutahhira merupakan fi'il mudhari' yang mansub.
kerana ia terletak selepas nasib, iaitu lan. Lan merupakan nasib bagi fi'il mudhari'. Apa makna nasib tadi, Ihsan? Apa makna nasib? Abu Abdillah, apa makna nasib? Perkara yang menjadikan fi'il mudhari' itu mansub. Dia kata yutahira dengan uhibba ini dia mansub kerana ia terletak lepas nasib, iaitu lan pada contoh yang pertama dan an pada contoh yang kedua. Jadi kita faham sekarang di antara nawasib itu adalah pertamanya an, keduanya lan. Jadi ingat ni, kita ingat terus. Dua kalimah ini merupakan sebahagian pada nawasib bagi fi'il mudhari'. Alamat nasbun bagi kalimah ini adalah fathah. Peringatan, seperti di dalam bab raf'un, fi'il mudhari' menggunakan baris sebagai tanda nasbun, iaitu fathah, bagaimana ia tidak bersambung dengan huruf-huruf berikut. Utamanya alif isnain, wawul jamaah dan juga ya mukhatabah. Artinya apa? Kita dah belajar dalam bab raf'un dahulu. Fi'il mudhari' dia menggunakan dhammah sebagai tanda raf'un selagi mana tak bersambung dengan alif isnain ataupun wawul jamaah ataupun ya mukhatabah. Begitu juga dalam bab nasbun ni, fi'il mudhari' menggunakan fathah sebagai tanda nasbun selagi mana ia tidak bersambung dengan ketiga-tiga huruf ini, alif isnain, wawul jamaah dan ya mukhatabah. Kalaulah ia bersambung dengan ketiga-tiga huruf ini dan fi'il mudhari' ini dimasuki oleh nawasib, dia tak gunakan fathah dah sebagai tanda nasbun. Faham? Dia tak gunakan fathah sebagai tanda nasbun. Dia akan gunakan tanda lain, sebagaimana yang akan kita belajar nanti. Hari itu kita belajar fi'il mudhari' kalau dia tak bersambung dengan alif isnain, wawu jamaah dan ya mukhatabah, kalau ia marfu' ia menggunakan dhammah. Kalau bersambung dengan alif isnain ataupun wawu jamaah ataupun ya mukhatabah, kalau dia marfu' dia gunakan apa sebagai tanda raf'un, Haris? Huruf nun. Contohnya macam anta taktubu, kamu menulis seorang. Sini taktubu marfu', tanda raf'un dia adalah baris depan. Kalau kamu berdua, antuma taktubani, kamu berdua sedang menulis. Jadi dia marfu' juga sebab tak ada sebelum dia nasib ataupun jazim. Tapi di sini dia tak gunakan dhammah dah, sebab dia bersambung dengan alif isnain, taktubani. Tanda nasbun dia adalah apa? Abu Saleh? Apa dia tanda raf'an dia? Maaf, bukan tanda nasbun. Tanda raf'an dia apa? Huruf nun, taktubani. Begitu jugalah dengan fi'il mudhari' yang mansub. Kalau mansub dia gunakan fathah sebagai tanda nasbun, selagi mana tak bersambung dengan alif isnain, wawul jamaah dan ya mukhatabah. Nanti dia akan ceritakan kalau dia mansub bersambung dengan alif isnain ataupun wawul jamaah ataupun ya mukhatabah, dia akan gunakan tanda lain, bukan lagi fathah. Jadi ana sebutkan dahulu, iaitu tanda dia adalah pembuangan nun. Dibuang nun, ya. Contohnya macam taktubani, masuk lan jadi lan taktuba, kamu tidak akan menulis. Jadi guna taktuba, nun yang hujung tu dibuang sebagai tanda
nasbun. Ini kita akan baca nanti. Yang penting antum ingat dahulu tanda nasbun yang pertama, tengok pada carta itu adalah fathah. Apa dia kalimah yang menggunakan fathah sebagai tanda nasbun? Yang pertama ismu mufrad, yang kedua jamu taksir, yang ketiga fi'il mudhari'. Ya. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan alif isnain ataupun waw jamaah ataupun ya mukhatabah. InsyaAllah besok kita akan masuk kepada tanda yang seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta